Apa khabar murid-murid cikgu? Harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini kita akan continue dengan PDPR kita yang bertajuk Kitar karbon dan kitar oksigen, cara menyelesaikan masalah gangguan kitar oksigen dan juga kitar karbon. Bagaimana gangguan pada kitar karbon dan juga kitar oksigen berlaku di dalam bumi? Dan bagaimana cara kita nak menyelesaikan masalah ni? Inilah yang kita akan belajar di dalam bab ni. Cikgu berharap kamu semua akan kekal fokus. Kitar karbon dan juga kitar oksigen adalah penting dalam mengekalkan komposisi gas oksigen dan karbon dioksida dalam persekitaran kita. Okey, kenapa pentingnya komposisi gas karbon dioksida dan oksigen yang seimbang ni? Okey, komposisi gas karbon dioksida dan oksigen yang seimbang akan memberikan manfaat seperti berikut. Yang pertama, dia akan memelihara kesihatan kita. Okey, dari segi pernafasan supaya pernafasan manusia tidak terganggu. Yang kedua, dia menjamin kemandirian benda hidup. Okey, dia akan mengekalkan keseimbangan ekosistem kita. Yang ketiga, ia akan mengekalkan suhu dan cuaca di bumi. Kalau keadaan karbon dioksida dalam bumi tinggi, bumi kita akan menjadi panas. Dan yang keempat, proses hidup yang memerlukan gas oksigen dan karbon dioksida dapat berlaku dengan normal sepanjang masa. Contohnya macam kita. Kita bernafas menggunakan oksigen dan tumbuhan akan menggunakan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Cuba bayangkan kalau tumbuhan tak ada, dia tak hasilkan oksigen. Jadi kita tak akan dapat oksigen untuk bernafas. So kita tak boleh nak bernafas dengan selesa dan normal. Tapi sekarang ni kita tengok banyak sangat aktiviti yang dilakukan oleh manusia yang menyumbang kepada gangguan kitar oksigen ni. Antaranya seperti pembalakan dan pembakaran hutan tanpa kawalan, perindustrian yang berlebihan, maksudnya banyak sangat kilang-kilang yang tumbuh kan. So kilang-kilang ni membebaskan banyak asap yang menyebabkan gas karbon dioksida akan meningkat dalam udara. Yang ketiga adalah kemusnahan ekosistem akibat daripada aktiviti pembangunan manusia. Aktiviti pembangunan ni contoh macam ni. Katalah kita nak bina sesuatu taman perumahan. So, kita akan tebang, clearkan hutan ataupun kawasan yang ada. Tak kisahlah, ada yang guna kawasan sawah padi, ada yang guna kawasan sawit. Tapi, bila kita clearkan kawasan tu, kita akan menyebabkan kemusnahan ekosistem di kawasan tersebut. So, aktiviti-aktiviti ni dia akan mengganggu kitar oksigen yang terdapat di bumi ini. Apa akan jadi bila gas karbon dioksida berlebihan dalam atmosfera kita? Berlebihan gas karbon dioksida dalam atmosfera boleh mendatangkan kesan yang memudaratkan seperti yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global ni berlaku akibat kesan rumah hijau yang berpunca daripada pembebasan karbon dioksida yang berlebihan. Bumi akan jadi panas. So bila bumi jadi panas, aras air laut akan naik. Kenaikan aras laut kesan daripada pencairan ais akibat peningkatan suhu bumi. Bila suhu bumi meningkat, aras air akan naik. Sebab ais dah cair. Dan yang seterusnya, kesan peningkatan karbon dioksida adalah seperti kebuluran. Yang disebabkan hasil tanaman yang tidak mencukupi kerana perubahan cuaca. Bila perubahan cuaca berlaku, tanaman tak boleh menjadi, dia tak boleh jadi. So, bila tanaman tak boleh jadi, kita tak ada bekalan makanan yang cukup. Apa langkah yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan gangguan kitar karbon dan kitar oksigen ni?
Okey, antara langkah-langkah yang boleh kita lakukan adalah yang pertama, kita kuasakan undang-undang untuk mencegah aktiviti yang merosakkan ekosistem. Contoh macam pembalakan haram tu kan. Kita kuasakan undang-undang. Siapa yang buat pembalakan haram, kita kenakan denda, okey, dan juga penjara. Contohlah. Okey. Yang kedua, kita akan mewartakan kawasan hutan simpan supaya tidak berlaku pencerobohan lah dekat hutan ni. Macam kawasan kita ada Bukit Larut contohnya, okey, itu adalah kawasan hutan simpan. Okey, yang ketiga, kita kena tanam semula pokok-pokok yang kita telah tebang. Okey, supaya kitar oksigen dan karbon ni takkan terganggu. Kalau kita asyik tebang pokok, okey, lama-lama, okey, kita kekurangan oksigen sebab pokok lah yang membekalkan oksigen pada kita. Okey, yang keempat, okey, adalah menggalakkan penggunaan tenaga hijau seperti tenaga suria dan tenaga angin. So bila kita guna tenaga-tenaga ni, dia boleh elakkan gangguan kitar karbon dan kitar oksigen. Dan yang terakhir, kita kena ubah cara hidup kita. Okey, seperti menggunakan basikal berbanding kereta dan motosikal. Sekarang ni motor dan juga kereta banyak kan atas jalan raya. So cara untuk kita kurangkan gangguan kepada kitar karbon ni dan juga kitar oksigen adalah kita guna saja basikal. Okey. Dan kita kena praktikkan amalan kongsi kereta dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Dengan cara ni kurang kadar karbon dioksida dibebaskan ke udara. So, gangguan kitar karbon dan kitar oksigen akan dapat dikurangkan. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.